Segalanya sentosa kalau anda terus saksikan apa khabar Malaysia pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemankan saya Chedi dan rakan saya Helena di sebelah ini untuk edisi hari ini, hari Rabu. Sekejap je pejam celik. Dah masuk 2 November 2022. Tak kira di mana jua anda berada, walau apa pun yang anda lakukan tika dah saat ini, mungkin saksikan kami juga di Apa Khabar Malaysia ini secara online melalui Facebook ataupun di pejabat ataupun di dalam kenderaan. Terima kasih banyak-banyak dan tentunya kita akan berkongsi pelbagai informasi-informasi menarik, berita-berita terkini dan juga isu-isu semasa. Betul, dan bercakap tentang isu-isu semasa, pastinya ramai yang mengatakan tentang politik negara, di mana kalau kita lihat semalam ada dua pengumuman penting di mana Barisan Nasional mengumumkan calon-calon untuk PRU 15 dan tak kurang juga Perikatan Nasional yang mengumumkan calon-calon mereka. Dan antara yang menjadi bualan adalah bila mana mereka yang mempunyai calon-calon heavyweight misalnya yang telah digugurkan. Misalnya kalau kita lihat ahli parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa digugurkan. Kita juga ada Datuk Sri Syahidan Kasim juga turut digugurkan dan antara yang digugurkan juga adalah mantan ahli parlimen Pasir Salak Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman, dan itu antara calon-calon yang menjadi perhatian dan perbualan rakyat Malaysia. Dan kalau kita lihat juga Perikatan Nasional banyak juga mengeluarkan calon-calon. Antara calon-calon yang dikeluarkan adalah calon yang bakal bertanding di Parlimen Shah Alam, iaitu Dr. Afifi yang sebelum ini berada di Parlimen Sungai Seberang Jaya dan kembali ke Shah Alam. Itu antara bingkisannya. Dan juga pada hari ini pukul 10 pagi pastikan anda setia bersama dengan rancangan apa sahaja rancangan di Bernama TV, kerana MIC akan membuat satu meeting mesyuarat yang dikatakan akan membuat perubahan sikit kepada kerusi-kerusi dalam PRU 15. Sama-samalah kita tunggu itu sedikit sebanyak warna-warni menjelang PRU ke-15. Dan antara yang kami nak kongsikan sama dengan anda, bekas Presiden MCA juga tiket kembali di pandan atas tiket warisan, di mana diumumkan telah pun diumumkan akan bertanding merebut 26 kerusi parlimen dan 16 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di Semenanjung pada pilihan raya umum ke-15 akan datang ini pada 19 November nanti. Dan pengumuman itu dibuat oleh Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal, yang dimaklumkan setakat ini parti itu akan bertanding 5 kerusi parlimen di Kedah dan 4 masing-masing di Pulau Pinang, Selangor, 3 masing-masing di Perlis, Kuala Lumpur dan 1 masing-masing di Negeri Sembilan maupun Johor, manakala 1 lagi kerusi akan diumumkan kemudian. Dan Ong juga akan cuba menawan kembali kerusi Parlimen Pandan yang pernah disandangnya selama 2 penggal dari 2004 hingga 2013 ketika mewakili Barisan Nasional selepas berkhidmat selama 4 penggal dari 1989 dan ianya sebagai ahli Parlimen Ampang Jaya. Betul, dan seperti yang kita tahu musim tengkujuh makin menghampiri dan ini adalah berita gembira yang pastinya akan membuatkan kita berasa lega, di mana Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama akan membekalkan 62,500 kit makanan kepada NADMA untuk diedarkan kepada mangsa banjir khususnya di seluruh negara. Dan daripada jumlah ini 30,000 perlu disediakan sebagai stok fasa pertama sebelum akhir tahun ini. Dan antara makanan-makanan yang disediakan dalam pack ini adalah makanan berjenama Agromas dan produk usahawan lain. Dan makanan ini boleh dimasak segera, boleh dimakan segera tanpa perlu dimasak, dan ianya tahan selama setahun. Dan apapun jumlah itu, jumlah kit makanan yang disediakan dengan kerjasama Fama ini akan bertambah dari masa ke semasa juga mengikut keperluan, selain ianya berharap dapat meringankanlah beban mereka yang memerlukan, dan khususnya mangsa bencana itu sendiri. Apapun yang kita harapkan dengan bantuan yang diberikan ini dapat mencapai misi maupun kepada sasaran yang mana golongan yang betul-betul dan benar-benar memerlukanlah. Betul. Baiklah, seterusnya. Dan baru-baru ini semalam saya kira seorang bapa saudara dan anak buah yang dipercayai merupakan warga Thailand telah ditahan kerana disyaki terlibat dengan sedikit penyeludupan dadah. Mereka berusia 32 tahun dan 50 tahun ini
ditahan menaiki bot kayu tanpa nombor pendaftaran di kedudukan lebih kurang 14 batu nautika dari barat laut Kuala Perlis lebih kurang 8 malam semalam. Dan hasil pemeriksaan mendapati bersama mereka ada 10 bungkusan teh Cina yang disyaki mempunyai syabu seberat 10 kilogram dan dianggarkan sebanyak RM500,000 dan ianya dipercayai boleh digunakan sebanyak kepada 50,000 penagih dadah di seluruh Malaysia. Dan turut dirampas dengan mereka adalah sepucuk pistol model A3 automatik bersama satu kelopak berisi 5 butir peluru hidup. Apapun kredit perlu kita berikan dan ucapan tahniah juga kepada pasukan APMM kerana berjaya menumpaskan sindiket seludup syabu ini. Baiklah, menyentuh tentang APMM ini, kita ada tetamu yang cukup istimewa sekejap saja lagi dengan pasukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Tapi jangan ke mana-mana, kita nak berhenti rehat seketika tapi nak memberi laluan dulu kepada keadaan cuaca dan disusuli dengan dari bilik berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita untuk waktu ini. Baik, kita mulakan dengan laporan utama berita. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dicalonkan Barisan Nasional untuk mempertahan kerusi parlimen masing-masing di Bagan Datuk dan Bera pada PRU ke-15. Datuk Seri Ahmad Zahid selaku pengerusi BN turut mengumumkan timbalan Presiden UMNO yang timbalan pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan sebagai calon BN bagi kerusi Rembau Negeri Sembilan. Beliau turut mengumumkan 2 lagi calon dalam kalangan top 5 UMNO untuk mengekalkan kerusi Parlimen Padang Terap Kedah dan Kota Tinggi Johor. Pada saudara Mahfir bin Khalid. Kota Tinggi Muhammad Khalid bin Nordin. Top 5 merujuk kepada Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden. Barisan Nasional Pahang akan menampilkan 60 hingga 70% muka baharu pada PRU ke-15. Pengerusi BN Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata senarai calon hampir dimuktamadkan dan bakal diumumkan pada hari ini. Boleh dikatakan hampir muktamad lah. Boleh dikatakan hampir. Dari segi peratusan muka baru tu berapa peratus saja? Antara 60 ke 70%. 60 ke 70%. So kombinasi lah kali ini dalam kombinasi pemuda, wanita, puteri, yang lama, yang veteran dengan yang baru, yang pertengahan, semua ada. Kita blend together lah. Majlis pengumuman bagi calon Dewan Undangan Negeri Pahang pada PRU 15 akan dibuat di Kuantan 11 pagi nanti. Kerajaan Perikatan Nasional PN adalah penyelamat negara ketika berdepan krisis pandemik COVID-19 dan bukannya pengkhianat seperti yang dicanang oleh musuh politik. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ekonomi negara kini tidak runtuh kerana kepimpinannya selaku Perdana Menteri ketika itu mengambil beberapa tindakan berkesan untuk memastikan kesejahteraan rakyat terbela. Kita bukan pengkhianat, kita penyelamat negara kita. Betul. We are the savior of this beloved nation of ours. Ada orang kata kita pengkhianat. Hanya kami tidak bersama-sama dengan mereka. Iaitu dalam Pakatan Harapan yang kita tahu telah melakukan banyak kebobrokan yang telah membawa kesan besar kepada setiap lapisan masyarakat
bumi putra Melayu Islam dan juga bukan Islam di negara kita. Oleh itu katanya adalah penting untuk rakyat terus memberi mandat kepada PN 19 November ini agar PN boleh kembali mentadbir negara untuk tempoh 5 tahun. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pengumuman calon PN bagi menghadapi PRU ke-15 malam tadi. Terengganu FC meneruskan momentum cemerlang apabila membenam Sri Pahang FC 4-2 pada aksi timbal balik untuk terus menyalakan impian menamatkan kemarau kejuaraan Piala Malaysia sejak kali terakhir memenanginya pada 2001. Skuad tuan rumah cemerlang apabila meledak 3 gol masing-masing menerusi ke Pasharman seawal minit kedua disusuli jaringan Muhammad Faisal Abdul Halim pada minit ke-29 dan Muhammad Azam Azmi Murad pada minit ke-35 sebelum terpaksa beraksi dengan 10 pemain 2 minit berselang. Pengadil Tuan Muhammad Yassin, Tuan Muhammad Hanafiah melayangkan kad merah kepada pemain pertahanan TFC Syahrul Nizam Roz Hasni selepas mengasari tonggak import Sri Pahang Steven Rodriguez. Bagaimanapun, situasi itu tidak menghalang skuad bimbingan Muhammad Nafuzi Muhammad Zain menghasilkan satu lagi jaringan sebelum rehat apabila Sherman menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-44 sekaligus mencetak gol kedua pribadinya. Bersambung babak kedua, Sri Pahang melakukan kebangkitan dengan meledak 2 gol hasil sentuhan Litak dan Rodriguez masing-masing pada minit ke-71 dan ke-38, namun ia tidak cukup untuk menghalang TFC daripada mara ke suka akhir dengan keputusan agregat 9-3. Sekian dari Bilik Berita, saya Nurni Samsila Osman. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia dan seperti yang kita telah war-warkan di awal siaran, kita akan bercerita tentang peranan APMM dalam menjaga kedaulatan maritim Malaysia dan tanpa melengahkan masa, mari kita perkenalkan tetamu kita di studio pada ketika ini. Kita ada Laksamana Muda Maritim Hamid Haji Muhammad Amin, pengarah bahagian penguatkuasaan dan penyelarasan maritim dari APMM. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kami. Ya. Okay. Sihat Tuan? Alhamdulillah. Okey Tuan. Kita pagi ni serius sangat. Okey Tuan, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, kita nak tahu juga peranan APMM ini. Okey, terima kasih. Pertamanya sebelum cerita pada peranan ni, agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia ni merupakan negara punya agensi lah, negara Malaysia. Jadi untuk penubuhan ni fungsi dia berkait rapat dengan keselamatan dan kesejahteraan rakyat di Malaysia lah. So penubuhan ini berkait rapat dengan keadaan persekitaran negara yang melibatkan kawasan maritim. Yang pertama adalah Selat Melaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu di timur Sabah dan selatan Sabah, Laut Sulawesi. Perairan ini merupakan suatu kawasan yang sangat penting pada negara lah, merupakan negara punya resources yang berkait dengan industri-industri besar. Yang pertama industri minyak, kedua industri gas, ketiganya industri perikanan dan juga industri pelancongan. So kita punya maritim, kawasan maritim kita ada sangat penting untuk kita jaga demi kesejahteraan rakyat lah. So sebelum APMM diwujudkan, banyak insiden-insiden yang berlaku yang mana menjejas keselamatan negara kita sendirilah. Contohnya 2004 di Selat Melaka sendiri kita ada dalam 41 kes, dan 2004 41 kes robbery dan juga yang dia klasifikasikan piracy lah, peranunan. Sehingga kan European Organisation dia declare, Amerika pun declare kawasan Selat Melaka masa itu sebagai war zone. So kita adalah sangat penting untuk menjaga perairan itu sebab ia juga merupakan sea lane communication yang mana digunakan oleh kapal-kapal dagang dari timur ke barat, daripada US, Eropah ke China, Jepun, Korea, dan melalui Selat Melaka inilah. So bila berlaku kejadian itu, ia menjejaskan segi ekonomi bukan saja di Malaysia maupun di rantau ini dan juga seluruh negara, seluruh dunia lah.
So bila mewujudkan PMM ni, fungsi pertama dia adalah operasi penguasaan undang-undang lah. Undang-undang ni melibatkan semua undang-undang di negara kita dan juga berkait rapat dengan international law. Dalam masa yang sama juga PMM bertanggungjawab dari segi cari lamat maritim. Apa-apa berlaku di kawasan perairan Selat Melaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu dan Sulawesi ini, ada tanggungjawab kita untuk menentukan keselamatan semua, safety. Yang ini dalam IMSAR, International Aeronautical Maritime punya perundangan tu yang memberi kita sehingga ke Laut Andaman untuk jaga. Baik. Kami nak silakan tuan. Itu dua lah. Penguasaan dan juga cari lamat. Itu fungsi tanggungjawab utama. Dua fungsi utama. Sebenarnya kita kurang dapat pendedahan ataupun kurang dengar sebenarnya apa jenayah yang berlaku di perairan. Mungkin tuan boleh kongsi sama antara jenayah-jenayah yang berlaku di kawasan perairan yang dikawal oleh APMM sendiri. Okey, dia melibatkan conventional threat dengan non-conventional threat, ancaman. Nanti kita pergi kepada non-conventional threat, iaitu cross border crime, jenayah rentas padan yang melibatkan rantau ini. Malaysia ni dia tengok setengah. Somehow rather kita ni, negara kita ni semua orang suka datang lah. Mungkin kita banyak resources lah. Ya, dan kita pun negara kita baik. Dari segi polisi kita non-provocative and non-de-escalation. So dari segi aspek itu kita banyak negara lain yang masuk, contohnya penyeludupan parti, pendatang asing tanpa izin. Baru semalam kita dah tangkap 44 orang yang daripada negara jiran datang untuk bekerja kat Malaysia kot. Kan? Namun salah cara lah dia masuk. So itu salah satu pendatang asing tanpa izin. Yang keduanya penyeludupan barang-barang yang kontraban lah, yang berbahaya senjata. Kita pun baru dapat tangkap yang daripada negara jiran juga nak bawa masuk senjata. So kes ni kita kenalikan, kita siasat dan kita akan ambil tindakan undang-undang lah. Dan juga melibatkan penjerobohan daripada nelayan asing juga. Bukan negara kita banyak ikan. Kan saya kata tadi industri perikanan kita, kita jaga kita punya perairan dengan baik. PMM jaga, itu sebabnya kadang-kadang bot yang kelas C, B ni kita tak benarkan dia menangkap ikan di 5 batu, kurang 5 batu ni sebab kita nak jaga rumah ikan kat tepi laut ni. So that kita ada ikan besar di laut besar. So itu juga jadi tugas kita lah. Dalam masa yang sama dari segi rompakan di laut dan juga semua aktiviti jenayah yang boleh berlaku di laut lah. Melibatkan penyeludupan minyak dan juga contohnya bulan lepas kita baru tangkap satu kapal 11 bulan, dia kapal dagang lah. Dia datang ke selatan Johor tu, dia buat STS, ship to ship transfer. Dia tak boleh buat itu menyalahi undang-undang. Kata kita cuba tanya, periksa dia lari. Dia lari keluar. Tak apalah, kan kita take note lah. Seminggu lepas tu dia datang balik. Kapal ni datang balik Johor, dia ingatkan yelah kita tak boleh tahan pada mula ni kan. Kita hantarlah kapal kita ke Marudu untuk periksa dia. Dia tak benarkan naik. Dia maknanya dia dah melanggar peraturan atau undang-undang yang mana tidak membenarkan penyewa awam melaksanakan tugas. So bila macam tu saya hantar helikopter lah dengan star team saya. Kita punya star team, Special Task and Rescue Team. Saya suruh komander star team ni sekeh dia orang lah. Itu boarding saya lah. Kan? So sekarang kita prosecute case dia. So ini pengajaran pada semua. Kita melibatkan, because laluan ini melibatkan semua kapal-kapal antarabangsa. Kalau mereka merasakan kawasan ini tak selamat, itu tak bagus lah. Melibatkan kita. Dalam masa yang sama juga, contohnya macam industri minyak tadi. Pelantar minyak kita ada orang naik, pergi kacau kan. Ini kalau kita tengok pelantar minyak tu, dia ada yang unmanned, tak ada orang. Yang dia naik ni yang unmanned lah. So kita buat operasi, kita tangkap lah. Kita dah prosecute case dekat Bintulu lah. 8 orang. Selalunya kalau dia orang naik yang unmanned platform ni buat apa? Yang curi lah. Kat situ ada bawa banyak macam barang. Saya pun bincang dengan pejodohan sehari. Dia kata dia center dia tu dia manning lah. Lepas tu ada unmanned punya platform yang mana dia integrated dengan semua pipeline tu. So di situ mereka letak bahan makanan. Kadang-kadang mereka every now and then dia pergi check kan. Periksa untuk maintenance and so on. So adalah barang-barang di situ. In fact itu hari CCTV kat situ pun dia curi.
So kita ambil tindakan lah. Saya harap tak ada orang buat lagi. Kita ada buat operasi lagi ni. Itu dia antara jenayah-jenayah yang berlaku di perairan. Macam saya katakan tadi, kita kurang pendedahan tentang berita-berita jenayah yang berlaku di perairan. Adakah kurangnya berlaku adakah apa orang kata kurangnya berlaku jenayah di perairan sama dengan apa orang kata sebelumnya sebelumnya banyak. Sebelum PMM ada banyak berlaku. Jadi sejak PMM ada ni kita boleh bentras. Kita ada di situ. That's why kalau saya nak cerangkan konsep operasi strategik kita ni, satu adalah ever present. Maknanya kita buat operasi kita yang mana kita berada di situ. We are talking about kita punya zone maritime Malaysia, sehingga di Laut Cina Selatan 200 batu nautika daripada pantai kan. Jadi kita punya aset memang ada yang berupaya. Kita ada aset-aset kita yang sangat penting, kapal, bot-bot laju dan juga sistem pengawasan laut kita swasla dan juga pesawat udara untuk kita berada di lapangan. So seterusnya forward reaching, kita ada helikopter dan kapal OPV yang boleh membawa pesawat untuk berada di laut lebih lama. Kalau nak dibandingkan dengan di darat, jenayah di perairan lebih banyak ke ataupun kurang berbanding di darat? Itu satu soalan yang bagus. Itu kena tanya darat lah kan. Basically, whatever happen yang kat laut ni datang dari darat. Okey. Dia bukan, dia datang dari darat lah. Itu kita punya analisa kita lah. Namun kita sentiasa berada di laut lah. Bukan ada darat, ada orang lain yang buat kan, jaga. Dan kami difahamkan juga APMM ada kerjasama dengan Australia di bawah Redback. Mungkin boleh ceritakan. Betul tu. Salah satu approach kita adalah capacity building, yang mana saya cerita sikit, kita punya approach lah. Five line of Mao Zedong. Proaktif, kita buat kerja kita proaktif, reaktif, respon kepada apa yang ada. Mass mobilization melibatkan semua orang. Dan nombor 4 tu adalah internal allies. Internal allies ni kita punya pasukan sahabat lah. Tentera laut, polis, semua agensi lah. Dan external allies. External allies ni yang kita negara-negara lain. Buat masa ni, yang seperti saya cakap tadi, mendangkan kita punya negara di tengah sea lane of communication ni, semua negara nak datang, nak bantu dan nak bekerjasama dengan kita. Salah satunya Australia. Kenapa Australia bantu kita? Dia in fact dia bagi kita 2 kapal ronda sebelum ni, dan jumpa semua banyak, tiap-tiap tahun banyak bantuan dari segi aspek capacity building. In fact now ongoing training. Sebab dia sebelum PMM wujud 2004, saya rasa masa tu kalau tengok statistik, migran atau pendatang asing tanpa izin daripada Middle East banyak landed dekat Australia through Cocos Island dengan Christmas Island. So Australia menghadapi masalah masa itu, terlampau banyak pendatang asing tanpa izin yang mendarat. So bila PMM wujud, kita stop semua, kita periksa lah. Siapa yang melanggar peraturan kita tangkap lah. So actually modus operandi dia orang ni, dia datang, dia berada di Selat Melaka, menggunakan tekong darat dan tekong laut daripada negara-negara jiran, bawa mereka ni mendarat ke Australia, ke yang Cocos Island dengan Christmas Island tadi. Bila PMM ada, benda ni kita tahan, kita tangkap. So Australia lepas tu after 2005 onwards, dia tengok berkurangan hingga sekarang kosong. Jadi pada 2014 dia orang sedar, 2011 dia orang siasat daripada parti ni, di Selat Melaka ni ada bot hitam dengan kapal putih tahan. Jadi dia orang tak dapat mendarat lah. So dia datang kepada Malaysia, dia berjumpa kita lah. Dan now dia bantu kita untuk mengekang semua jenayah yang boleh berlaku ke negara dia. Ini melibatkan pendatang asing, penyeludupan, dadah and so on. So Redback ni adalah satu nama Spider. Since kita dah kolaborasi dengan dia. In fact kita ada banyak kolaborasi operasi dengan negara lain. Kita bagi contoh Redback ni lah. Redback ni adalah spider yang ada racun daripada Australia. So kita gunakan tu lah. So maknanya kita pakai Redback. Lah kalau datang je dekat, kita racun lah. So it is ongoing now. Banyak lagi kita nak bincangkan tentang peranan APMM dalam menjaga kedaulatan maritim Malaysia, tetapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Masih lagi kita bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, menyentuh tentang kedaulatan maritim Malaysia, di mana agensi penguatkuasaan maritim Malaysia
Kita dapat berkongsi hari ini banyak informasi tentang peranan APMM itu sendiri dan juga kerja-kerja yang dilakukan di sebalik ataupun di lapangan, khususnya perairan itu sendiri. Kadang-kadang kita tak diberi pendedahan tentang apa tugasan ataupun apa sebenarnya yang berlaku di kawasan perairan. Inilah yang dikawal oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia sendiri. Dan saya pasti ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya perbezaan Tentera Laut Malaysia dan juga APMM ini. So kita tanya dengan Tuan Badan iaitu Laksamana Muda Maritim Hamid Haji Muhammad Amin. Kita nak tahu APMM dan Tentera Laut Diraja Malaysia apa perbezaannya? Okey, dia macam ni, kawasan sama, tanggungjawab Tentera Laut. But dari aspek Akta Tentera Laut ni dia more on defense. Pertahanan dan APMM ni Coast Guard actually. Konsep dia Coast Guard, US Coast Guard sama. Dia melaksanakan operasi penguasaan dan dia cari lamat laut di maritim. Dan dia berbeza apabila masa aman ini mengikut akta APMM akan melaksanakan semua penguasaan, Tentera Laut sama dia melaksanakan pertahanan. Dalam masa yang sama kita akan bekerjasama dengan Tentera Laut. In fact memang kita bawa jekat jawatankuasa kerjasama ATM dengan APMM, memang kita ada jawatankuasa yang bekerjasama. So masa peace time ni kalau kita perlu bantuan, contohnya kita APMM tak cukup aset, kita akan berbincang dengan Tentera Laut lah. Kawan saya punya servis juga dulu 23 tahun lebih berkhidmat dalam Tentera Laut. So kita berbincang, dia bantu kita masa peace time. So and then in fact kalau contohnya di mereka buat tangkapan, mereka akan serahkan tangkapan pada kita lah mengikut channel of evidence tu. So itu masa peace time. Masa perang contohnya. Saya bagi kodekan Abdaulat dulu. Bila pencerobohan di pantai timur Sabah kan, kawasan tu telah declare sebagai kawasan keselamatan lah. So semasa itu APMM berada bawah Tentera Laut. Kita serahkan aset kita, dia koordinasikan. Namun APMM masih melaksanakan enforcement di bawah pemerintahan Tentera Laut. Dalam jangka masa keadaan itu. So bezanya sama. The only thing that APMM Tentera Laut ada fire power, APMM ada legal power. Tentera Laut handle the intrusion of foreign warship. APMM handle the encroachment of foreign fishing vessel. Serius sangat tu Tuan. Saya sebenarnya nak tahu juga kalaulah berlaku pelanggaran kata kedaulatan dan juga integriti ni, bagaimana pihak APMM ni bertindak? Nak buat masa sekarang ni, ada strategi tertentu? Ya, strategi itu memang kita ada kerjasama dengan Tentera Laut. Kita punya approach itu yang tadi itu 59 Omozito, yang benar kita proactive, reactive, mass mobilization, internet allies. Internet allies ni Tentera Laut salah satu lah. Dan yang lain banyak lagi. So approach kita, once kita dah detect, kita akan laksana penguasaan lah. Contohlah baru-baru ni kita ada tangkap pelarian daripada Sri Lanka yang nak masuk dengan Australia. Kita ada tangkap dadah dan sebagainya. So bagaimana proses kita nak menghukum mereka-mereka ini? Bila kita tangkap, macam saya kata, apa-apa jenayah tu memang dia akan melanggar mana-mana peraturan di Malaysia ni. Contoh dia su akta dadah, akta semua yang dia prosecute in court, dan APMM akan siasat yang mana APMM memang ada qualified IO, investigation officer dengan senior investigation officer tu, dia akan buat paper dan bawa kepada DPP. Dan APMM sendiri ada bahagian undang-undang. Kita ada yang arif kat situ. Sekarang ni perempuan. Dia bagus. Dia ketua, dia pengarah kat situ yang mengendalikan semua kes. Dan dia bawa ke mahkamah, dia prosecute in case, dan memang semua akan dihukum mengikut undang-undang lah. Peraturan contohnya, kalau saya nak cerita masa 2015 Okim Harmony incident kan, iaitu pelanunan di Laut Cina Selatan. Kita siasat dan kita tangkap mereka di laut because mereka hijack kapal kapal tanker tu, and then kita prosecute in court. Dia dihukum 8 orang. 8 orang lanun tu telah dihukum penjara lah, dan juga rotan. 8 orang, 6 orang kena rotan sekali. So undang-undang ni ada dalam akta kita lah. That's why macam APMM ni dia tanggungjawab pada melaksanakan semua akta, tapi di laut lah. Di zon maritim Malaysia lah. Ikut darat tadi ada orang lain kan. Menyentuh tentang tanggungjawab ni lagi. Contohnya lah, APM ada zon tertentu ataupun kawasan perairan yang ditentukan oleh Malaysia sendiri untuk APMM mengawal. Contohnya lah, adakah tugasan APMM ni kita boleh lakukan tugasan itu kalau melebihi zon ataupun kawasan kita sendiri, walaupun hakikatnya kita nampak jenayah itu berlaku? Di luar perairan negara boleh, di bawah akta kita iaitu
hot pursue. Okey. Contohnya Occam Harmony ni dia keluar tau. So kita hello TNI, Tentera Nasional Indonesia, dan TNI bagi. Kita keluar prosecute kes tu, tangkap. Ada another case yang hijacking juga. Kriminal tu tangkap dia orang, bawa balik, kita prosecute. Because dia berlaku di Perairan Malaysia. Dia panggil hot pursue. Okey. So kalau macam Laut Cina Selatan kan 200 nautika, batu nautika. Kalau dia 201 tu kita still contact dengan Vietnam ke Yes. apa ke? Yes. Okey. Kita ada hubungan baik lah dengan semua negara. Sebab pun melalui kita punya Bapa FMM bawah Kementerian Dalam Negeri. Lepas tu kita berbincang dengan Wisma Putra juga. Kita punya counterpart Wisma Putra untuk communicate dengan DA dia orang. Contoh Vietnam kan, Vietnam ke Thailand ke Filipin ke Indonesia, memang kita ada hubungan antarabangsa. Kita dan FMM memang direct link dengan saya sendiri dengan semua pengarah-pengarah mereka tu, memang saya online. Kalau ada isu kita komunikasi dan kita ambil tindakan lah dari segi diplomasi. In fact kalau ada insiden kapal luar negara datang, kalau kita perlu ambil tindakan, kita akan berbincang dengan Wisma Putra melalui KDN. Yang mana kemudian tu mungkin mereka, kalau mereka buat sesuatu yang kesalahan, kita buat diplomatic protest lah. Itu dari segi diplomasi. Dan bercakap tentang bajet 2023 baru-baru ini yang diumumkan walaupun belum diluluskan dan sebagainya, diperuntukkan 1.3 bilion ringgit dan ia adalah selari dengan perancangan strategik maritim Malaysia 2040. Dan kita nak tahu juga apa perancangan daripada duit yang diperuntukkan ini, apa yang dirancang untuk digunakan untuk pembangunan APMM ini. Okey, sebelum jawab tu nak tahu APMM ni adalah agensi pelaksana dan negara tau. Dia ada 3 jenis agensi dalam Malaysia ni, agensi pelaksana, agensi pengurusan. Agensi pengurusan ni dia menggubal dasar. Yang ini KDN, Wisma Putra, Majlis Keselamatan Negara and so on lah. Yang menggubal dasar untuk APMM melaksanakan tugas. Dan juga agensi penyelaras macam NTF, Eskom and so on lah, yang menyelaraskan sesuatu keadaan. Okay. So dari aspek pelaksanaan, APMM memerlukan aset atau resources yang sangat penting. Lebih banyak. Kan saya cakap tadi, the most important thing will be anggota lah, pegawai dan anggota APMM itu sendiri. Mereka mesti kompeten. So bajet ni melibatkan mereka dari segi dia orang punya infrastructure, dari segi dia punya training capacity building, and then because APMM ni agensi pelaksana, dia tak stationary tau, dia akan bergerak. Dia akan naik pangkat, dia akan belajar naik pangkat. Jadi dari segi aspek bajet tu kena ada lah. The next one, aset-aset tu sendiri, baik infra, bangunan APMM sendiri untuk kita melaksanakan tugas. Now dalam pembangunan lah, proses pembangunan, dan juga aset-aset laut seperti kapal, bot interceptors, bot laju, dan juga pesawat fixed wing dan juga helikopters untuk kita melaksanakan tugas. Seterusnya adalah sistem pengawasan laut. SOSLA yang kita ada, kita akan expand kepada kawasan-kawasan hotspot yang sesuai lah. So itu semua ada dalam kita punya perancangan strategik tu. So ini melibatkan bajet lah. Nanti kita buka lagi satu topik. Yalah, bajet pun 1 bilion kan. Tapi sebenarnya kita jaga berapa bilion tu. Industri minyak, gas asli, perikanan, dan juga tourism. Kan itu penting lah PMM. Itu dia. Sebenarnya saya nak tanya lagi, tapi masa kita tak mencukupi. Okey, nak habis ke? Nak habis. Okey, mungkin kata-kata terakhir daripada... Okey, terakhir pada semua komuniti maritim, terutama musim tengkujuh sekarang ni, musim timur laut, kalau boleh pakai life jacket lah, bawa life jacket, yang nak mancing ke, yang nak pergi mana-mana ke laut tu, terutama yang kat Laut Cina Selatan ni, cuaca teruk ni, sekarang ini monsun lah kan. So, dalam masa yang sama, kalau boleh PLB ada pun bagus. Personal Locating Beacon tu, kalau ada emergency on, kita selamatkan. Tapi kalau boleh jangan susah lah, jangan cari susah lah. Itu dia, mereka yang bertugas di lapangan perairan ni, kalau boleh keselamatan tu diberi keutamaan lah, macam yang Tuan katakan tadi. Okey, banyak cerita sebenarnya yang kita dapat pada hari ini berkaitan dengan peranan APMM itu sendiri kan. Dan terima kasih kepada Laksamana Muda Maritim Hamid Haji Muhammad Amin atas semua perkongsian, dan semoga APMM terus menjaga kedaulatan maritim Malaysia. Baiklah, kita nak berehat seketika. Anda boleh saksikan bingkisan yang telah kami sediakan.
Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah berkenan menyertai larian Hari Keputeraan Sultan Perak bersama-sama hampir 10,000 orang di dataran Pavilion Kuala Kangsar pada Ahad. Turut berangkat Puteri Baginda Raja Nazira Safia dan Adinda Sultan Nazrin Raja Datuk Seri Yong Sofia. Larian sempena Hari Keputeraan Sultan Nazrin Shah yang akan disambut pada 4 November itu menyaksikan penyertaan peserta dari dalam dan luar negara yang hadir seawal 6 pagi. Terdahulu, Sultan Nazrin berkenan melepaskan peserta larian bagi kategori 15 dan 10 km, manakala pelepasan larian bagi kategori tetamu kehormat melibatkan 2.5 km disempurnakan Raja Yong Sofia. Sebelum berangkat pulang, Sultan Nazrin turut berkenan ke majlis jamuan santapan dan upacara penyampaian hadiah. Larian berkenaan yang mengekalkan keunikan tersendiri seperti tahun sebelumnya turut diselitkan dengan pelbagai acara sampingan dan penyediaan makanan tradisional kepada peserta. Di sepanjang larian, peserta melalui kawasan kampung di sekitar bandaraya itu yang menyajikan pemandangan menarik dan menimbulkan keseronokan kepada mereka. Pelbagai persembahan dan aktiviti menarik turut disediakan di sepanjang laluan larian, antaranya stesen kuih muih, permainan tradisional senapang buluh dan persembahan sewang orang asli. Baik, itu sahaja dari Biro Perak. Terima kasih. Baru-baru ini bertempat di Grand Baraka Hotel Kuala Lumpur telah berlangsungnya satu majlis sidang media Melaka International Tourism Endurance 2022 MITEN 2022. Acara sukan berimpak tinggi bertaraf antarabangsa ini dijadualkan berlangsung pada 10 dan 11 Disember di Stadium Hang Jebat Melaka, membabitkan peserta bukan sahaja dari Malaysia, malah terbuka kepada luar negara. Pada 10 Disember nanti akan berlangsungnya majlis perasmian MITEN 2022 yang akan dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Dr. Muhammad Ali Rostam. Majlis tersebut dipengeruskan oleh pengarah program Syaiful Akmar Muhammad Noor bersama pengerusi teknikal Syaiful Anwar, penasihat teknikal Hizam Mamu dan Yayasan Generasi Malaysia. Dan hari kedua pada 11 hari bulan adalah acara perlombaan lah, yang mana di sebelah kanan saya adalah pengerusi teknikal dan di penasihat teknikal. Sebelah saya ni adalah tim daripada Yayasan Malaysia. Matlamat kita adalah menjadikan ini adalah acara tahunan di negeri Melaka. MITEN 2022 menyasarkan peserta seramai 1,000 peserta dari 9 buah negara seperti Singapura, Brunei, Belgium, United Kingdom, Jepun, Filipina, India dan Korea. Dalam majlis yang sama, kira-kira 10 wakil penaja diberikan sijil penghargaan dan keseluruhan penajaan untuk MITEN 2022 sebanyak RM150,000. Dan pameran daripada agensi-agensi kerajaan Sedia Maju, kita ada hiburan-hiburan lainnya seperti hiburan kebudayaan daripada Institut Malaysia Melaka, dan malam kita ada basking sikit lah. Kita melibatkan rakyat di Melaka Jadi akan ada lebih kurang 20 penggerai jualan, 20 pempamer daripada agensi kerajaan. So kita akan ada aktiviti seperti karaoke, pertandingan karaoke, ada pertandingan mewarna untuk kanak-kanak. Orang ramai yang berminat untuk menyertai pertandingan lumba basikal ini boleh email ke secretariat.ygm@gmail.com atau WhatsApp saja di nombor 011-511-80204. Penyertaan dibuka sehingga 10 Disember 2022. Itu dia antara pengisian yang disediakan oleh agensi Tourism Melaka yang berlangsung baru-baru ini dan menyentuh tentang aktiviti ataupun pengisian. Satu lagi pengisian menarik yang disajikan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN sendiri, iaitu Festival Seni Hidup Semarakkan Budaya Community Living Arts Cultural Festival yang akan berlangsung bila, dekat mana dan apa aktiviti maupun pengisiannya, kita bersama dengan tetamu kita, Heli.
Lina. Baiklah, bersama kita ada Puan Naurah Daria Jainiur, pengarah kanan, penolong pengarah kanan bahagian dasar dan penyelidikan JKKN. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kami. Okey, kita nak mungkin sebagai permulaan Puan boleh kongsikan tentang penganjuran Festival Seni Hidup at Living Art Cultural Festival ini. Okey, Festival Seni Hidup ataupun Living Art Culture Festival ataupun kami singkatkan sebagai LSCF sebenarnya merupakan program yang menjadi platform perhimpunan kesenian-kesenian yang telah diiktiraf oleh UNESCO, warisan kebangsaan dan juga kesenian-kesenian yang hampir pupus ataupun kurang dipertengahkan. Jadi LSTF ni telah diadakan sejak tahun 2018 lagi, dan pada tahun 2021 kita adakan secara dalam talian dah, dan berbeza pada tahun 2018, 2019 dan 2021. Pada tahun 2022 ni kita adakan secara hybrid, di mana program dilaksanakan secara fizikal dan ada juga secara online dalam talian. Dan kita kalau ikutkan program ini sebenarnya menjadi salah satu orang cakap komitmen Malaysia dalam melindungi warisan tidak ketara, sejajar dengan teras dasar kebudayaan negara Daken yang memfokuskan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan negara lah. Tapi pada tahun ini yang menariknya LSF ni kita gabungkan bukan hanya warisan tidak ketara di Malaysia, tapi juga di luar negara. Dan pada tahun ini kita mendapat orang kata penglibatan daripada negara lain lah, seperti Argentina, China, Jepun, India, Indonesia dan Malaysia. Sudah tentulah Malaysia sendiri, dan kita ada sebanyak 20 warisan tidak ketara yang akan akan ditayangkan semasa acara ini. Dan bercakap mengenai tarikh pelaksanaan pada tahun ini, kita akan adakan pada 4, 5 dan 6 November di Pusat Pelancongan Malaysia dan Mahathir. Dan untuk acara-acara yang ditayangkan dalam talian, penonton boleh melihat melalui Facebook JKKN TV lah. Ya. Okey, Puan nak tanya juga, tadi Puan ada katakan kesenian warisan tidak ketara dan ketara yang dah pupus. Mungkin boleh bagi contoh antaranya sebagai pengetahuan kita bersama. Okey, sebenarnya kita ada 20 kesenian yang kita paparkan pada tahun ini, dan salah satu yang boleh saya sebutkan dekat sini, kalau masyarakat Iban, kita biasa dengan tarian-tarian macam ngajat. Tapi pada tahun ini kita ketengahkan tarian Indau Abai, yang merupakan salah satu kesenian masyarakat Iban di Sarawak lah. Itu antara satu yang kita nak angkat, dan memang dia agak berbeza dengan tarian ngajat. Ya, itu antara yang kita angkat. Dan juga bungkau dari masyarakat Kadansan Dusun di Sabah, di mana biasa kita tengok alat muzik menggunakan bambu secara berkumpulan, tapi kali ini kita cuma angkat bungkau sebab kita nak dengar orang cakap muzik tu sendiri, bungkau tu, iaitu antara yang mungkin jarang orang tengok, dan kita bawakan ke pentas LSCF pada tahun inilah. Dan kalau kita lihat daripada itinerary yang telah disediakan ini, ada juga antara konten-konten dia melibatkan jom ke dapur warisan dan sebagainya. Dan kita juga ada intelek seni amalan adat berpantang bagi wanita lepas bersalin. Mungkin nak kongsikan tentang acara-acara yang telah disenaraikan dalam ini. Okey, LSCF ni kita tunjukkan warisan tidak ketara. Dan macam yang Puan cakap tadi, kita di warisan kebangsaan sebenarnya ada lebih 500 yang telah diwartakan sebagai warisan kebangsaan di bawah MOTEK, di mana makanan tradisional merupakan salah satu warisan tidak ketara yang perlu kita tonjolkan. Sebab
makanan-makanan warisan ni bukan semua orang tahu, dan jom ke dapur warisan ni sebenarnya merupakan satu demonstrasi memasak lah. Jadi kalau saya boleh sebutkan dekat sini, antara menu-menu yang akan dibuat adalah bubur sumsum, sagu gula Melaka, dan kita juga ada asam pedas dan kuih badak berendam, yang itu antara demo yang akan dibuat yang di bawah khas oleh Jabatan Warisan Negara sendiri. Kami berkooperasi dengan JWN untuk acara ni lah, bukan sahaja Jabatan Warisan Negara, tapi beberapa agensi di bawah MOTEK dan juga NGO seni budaya lah, iaitu antara pengisian yang kami bawa. Macam intelek seni itu merupakan, orang kata kita nak sampaikan ilmu kepada masyarakat, terutamanya adat resam lah. Mungkin agak kurang input mengenai adat resam yang kita boleh kongsikan. Di dalam LSTF ni dia pelbagai, dan dia bukan saja adat semasa berpantang, tapi di dalam LSTF juga kita ada juga adat pilih bini, di mana adat bilik bini ni merupakan salah satu adat suku kaum Mameri, orang asli Mameri lah, di Pulau Keri. Yang itu kita boleh lihat semasa LSTF. So jadual-jadual tu boleh didapati di www.ckk.gov.my ataupun Facebook Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Ya, untuk mengetahui antara pengisian lah selama 3 hari, 4, 5 dan 6 November ini akan berlangsung di Matic Kuala Lumpur. Okey, bagaimana penlibatan orang ramai? Boleh turut serta ataupun datang memeriahkan, tengok sahaja ke bagaimana? Bagaimana penlibatan? Sebab dia hybrid kan? Okey. Untuk LSTF ni pada tahun ni kita memang ada kelainan sedikit lah. Okey. Para penonton boleh orang cakap boleh turut serta, sebab kami ada beberapa program dalam LSTF ni, antaranya adalah The Legend Games, di mana ada orang cakap permainan tradisional yang mereka boleh mainkan semasa berada di dekat Matic, bermula pada pukul 10 pagi sehinggalah 5 petang. Dan selain itu kita ada juga beberapa pertandingan, kalau boleh saya katakan sini, kita ada pertandingan lagu asli Melayu. Dan kita telah, sebenarnya ini secara dalam talian, kita ada dalam talian juga secara fizikal dekat Matic lah. So pertandingan ini telah disertai seramai 125 peserta. Maknanya penyertaan dah ditutup ke masih lagi dibuka? Ya, ini sudah ditutup dan dalam peringkat penilaian. Dan kita juga ada pertandingan tarian rampayan tradisional, di mana 8 peserta akan bertanding lah. Yang ini akan diadakan pada 5 hari bulan pukul 2 petang, di mana penyertaan paling jauh kita terima adalah dari Sarawak. Jadi orang-orang Sarawak kena sokong boleh datang ramai-ramai ke Matic pada pukul 2 petang. Dan kita masih lagi dibuka penyertaan untuk pertandingan memasak cita rasa adabi. So yang ini ada 2 kategori, itu kategori remaja dan juga dewasa, terbuka. Dan yang ini masih terbuka dan bolehlah melayari Facebook JKKN lah. Kita juga ada orang kata bengkel-bengkel yang akan dilaksanakan. Antaranya adalah bengkel tarian klasik Jawa yang kita bawa khas daripada negara Indonesia lah, untuk kira macam tukaran budaya. Dan kita juga ada bengkel asas tata rias opera Cina. Yang ini agak menarik lah, sebab selalu kita tengok opera Cina orang yang dah bermakeup. Tapi kali ini kita cuba dengan yang ini dengan kerjasama Persatuan Kebudayaan Han Malaysia lah. Dan satu lagi kita ada juga bengkel kaligrafi hat. Yang ini akan diadakan pada 6 hari bulan pukul 1:30 petang lah. Dan pengunjung dan sebenarnya masih lagi terbuka, dan boleh datanglah untuk menyertai
bengkel tersebut. Itu antara yang penonton-penonton boleh lihat. Bukan lihat saja, pengisian penuh dan kita boleh terlibat sama Yes, sebenarnya. betul. Antara 4, 5 dan 6 itu memang banyak aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun atur yang boleh anda sama-sama turut serta, antaranya pertandingan memasak, pertandingan joget ataupun tarian, dan kita juga dapat merasai, mungkin kalau kat KL ni kurang untuk kita jumpa makanan ataupun kuih-kuih tradisi lama kan, orang lama kat sini lah masanya untuk anda mencuba ataupun dapatkan. Okey, Puan, kita dah tahu senarai acara yang akan dijalankan dan sebagainya. Kita nak tahu juga acara kemuncak untuk festival LACF ini. Okey, acara kemuncak LACF ni kita akan adakan pada 6 November dan semestinya kita ada satu orang kata satu sajian persembahan yang sudah tentu meninggalkan pengalaman kepada itu penonton. yang orang tunggu-tunggu sebenarnya kan. So kena datanglah, dan kita sebenarnya kita ada pelancaran buku songket, Tendun Songket Malaysia, di mana songket sebenarnya telah diwartakan diiktiraf sebagai warisan orang kata UNESCO pada tahun 2021, dan buku tu tentulah bukan buku yang biasa. Dia ada orang cakap ada penggunaan teknologi dalam buku tersebutlah. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut kena datang. Dan pada 6 hari bulan sebenarnya kita juga semua peserta-peserta yang terlibat akan membuat persembahan, termasuklah daripada luar negara, kecuali Jepun, macam teater tradisional Kumiyodori, itu teater musikal daripada Okinawan, Jepun. Dia akan disiarkan secara dalam talian lah, sebab sebenarnya kita adakan secara hybrid pada tahun ini, di mana penyertaan luar negara kita buka untuk secara dalam talian ataupun fizikal. Okey, sedikit lagi Puan, kita percaya bila 3 hari berlangsung ni pastinya Matic akan dipenuhi dengan pengunjung, bukan saja di kota Kota Melaka pula, di ibu kota orang Kuala Lumpur, malah luar daripada Kuala Lumpur pun akan datang untuk menyaksikan persembahan ataupun pengisian Living Arts Cultural Festival ni. Mungkin dari segi kawalan keselamatan ataupun parkirnya bagaimana? Mungkin Puan boleh bagi sedikit gambaran. Okey, untuk parkir di kawasan Matic tu memang kita ada sediakan kawasan parkir awam lah, dan di berdekatan dengan Matic pun memang ada, tapi disarankan agar untuk mengelakkan kesesakan kita pun ada alternatif lain, di mana Matic dekat dengan juga monorail, pengangkutan awam, boleh menggunakan pengangkutan awam, dan semestinya bila bercakap pasal berkenaan dengan keselamatan, memang pihak penganjur memang orang kata akan mengawal ketat lah orang kata untuk mengelakkan kesesakan di dalam, terutamanya parking lah. Tapi sebenarnya di sebelah Matic tu memang ada parking awam yang lain. Ya, parkiran. Baik. Alright, itu saja. Terima kasih kepada Puan Naura Daria Janiur, penolong pengarah kanan bahagian dasar dan penyelidikan JKKN, kerana sudi bersama kami untuk berkongsi tentang LACF, iaitu Festival Seni Hidup Semarakkan Budaya Komuniti. Betul. Isi masa ataupun hujung minggu anda dengan sesuatu yang berfaedah dan bermanfaat kepada anak-anak mungkin, ataupun boleh luangkan masa bersama dengan keluarga. Inilah masanya sama-sama kita ke Matic Kuala Lumpur untuk Festival Seni Hidup Semarakkan Budaya Komuniti. Baiklah, Elina. Itu saja daripada saya, Elina Pahlavi. Dan saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Terus bangkit, yakin berdiri.